حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. بسم الله. على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلق قدس الله سره. Syahadan alamat orang yang dikasihi akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa alamat. Dan setengah daripadanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu, iza ahabballahu 'abdan ibtalahu, wa iza ahabbahu al-muhib al-balik iktanahu qila wa maqtanahu qala lam yatruk lahu ahlan wala malan, fa'alamatu muhabbatillahi ta'ala li'abdin an yuhishahu min ghairihi wa yahulu bainahu wa baina ghairihi." Apabila kasih Allah Ta'ala akan seorang hambanya, nascaya memberi ia akan dia, ya, memberi bala ia akan dia. Mana seorang yang diuji dengan bala, ujian zahir dan batin, itu menandakan orang tu dikasihi oleh Tuhan. Ya, bukan tanda kekasih tu mewah, kaya-kaya kan. Fir'aun kaya-kaya lagi. Ya, sebab apa? Tuhan akan uji dia, mana Tuhan akan angkat martabat dia dengan ujian yang tersebut. Martabat dia akan naik lagi tinggi. Sebab itu pakaian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan para sulaha dan arifin, ya, itulah ujian Tuhan akan beri itu. Sebab benda yang bernilai akan diuji. Ya, batu kerikil tu murah untuk uji, dan kalau ada logam emas baru dibakar diuji, sebab ada benda mahal. Jadi bila dia kena saja ujian, sakit, masalah, sebenarnya Tuhan sedang melayani dia tu. Dia sedang mendapat layanan mesra Tuhan. Tu cara Tuhan ni. Di bala tu layanan mesra. Kita pula kena bulan sakit, orang mengerang. Itu bahaya tu. Itu bahaya, tak kenal Tuhan. Sebab bila merang, dibungut sebab apa tu? Sebab dia masih lagi ditawan oleh nafsu. Nafsu tak nak lah benda tu. Nafsu nak senang, lenang, kaya, raya, sihat, segar, bugar, perut bulat, kan? Tu dia nak, tu nafsu panggil. Kita nak cari jalan Tuhan, bukan jalan nafsu. Habis. Apabila kasih Allah Ta'ala akan seorang hamba, nascaya memberi bala ia akan dia. Maka jikalau ia kasih akan dia, akan selebih-lebih kasih nascaya menaruh ia akan dia umpama barang yang menaruh ia kepadanya, ya, maka sembah sahabat. Apa makna menaruh itu, ya Rasulullah? Ya, wa maqtanahu, maka sabdanya ada maknanya itu tiada meninggalkan Allah Ta'ala baginya kasih akan ahlinya tu. Allah Ta'ala tak letak lagi dalam kalbi dia kasih kepada ahlinya dan hartanya, dan hanya semata-mata kasih akan Allah Ta'ala. Habis. Itulah Tuhan simpan tu, Tuhan tarik. Jadi dalam kalbi dia tidak ada lagi kasih kepada ahli dia, keluarga dia, anak pianak dia, harta benda dia tak. Kasih dia terus mulat dia tauhidkan dengan Tuhan ni. Ya, itu tanda tinggi tu. Maka adalah pula alamat kasih Allah Ta'ala akan hambanya itu bahawa meliarkan ia akan dia persekalian yang lain daripada Allah. Mana hati dia liar, hati dia tidak jinak. Maknanya lawan liar apa? Jinak. Kalau hati jinak dengan dunia, jinak dengan pangkat, bergebut lah pangkat, itu gila. Itu termasuk lain tu. Itu lain tak boleh pakai tu. Lain orang tak boleh pakai punya orang macam tu, bergebut. Benda yang nak ditinggal, betul tertinggal pula benda yang nak dibawa. Itu orang tak boleh pakai. Ya.
tak boleh pakai, tak boleh jadikan panduan, tak boleh diikut. Kita nak ikut orang yang hati dia tidak dengan makhluk, hati dia dengan Allah Ta'ala. Ikut orang tu baru kita selamat. Terengkas dia. Orang yang tidak rasa apa dengan kehilangan makhluk, bahkan dia seronok dengan Tuhannya, dan membimbangkan ia akan dia, mana istighal qalbi dengan Ta'ala, dengan apa? Banyak menyebut akan dia. Itu tanda besar tu. Zikir kena banyak. Kalau zikir sikit-sikit tak main, dan dia kena zikir banyak, bersungguh-sungguh, ya. Istighal, kemudian bagi tumpuan betul-betul dan banyak kan. Dan mendindingi Allah Ta'ala. Tuhan lakukan semua ni pada qalbi dia ni, ya. Tuhan dinding antaranya dan antara yang lain. Itu tanda Tuhan kasih lah. Bahawa bila hati kita sudah tawar dengan makhluk, dengan bahawa makhluk puji pun kita tak ada kata apa, makhluk caci kita pun kita tak ada heran. Itu tanda Tuhan kasih tu. Wa yaqulu bainahu wa baina ghairihi. Tuhan pusingkan. Itu maknanya hiwalah berlaku. Tuhan pusingkan hati dia tadi sehingga dia tak ada heran dengan apa pun. Jadi semata-mata ia syuhud akan Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Dan tiada ia hirau akan sesuatu yang lain daripada Ta'ala. Sebab apa tak hirau? Perasaan menghirau pasang qalbi. Bila qalbi dia tak ada ma fi qalbi ghairullah, pun nak hirau. Dengan Tuhan ni. Dan ditanya oleh orang akan Nabi Isa alaihi salam, ya, lima la tashtari khimaran fatarak, ya, fatarkabu, mengapa engkau tidak membeli, maka tiada engkau membeli akan kaldai himar, maka engkau perbuat kenderaan akan dia. Maka menjawab Nabi Isa alaihissalam, ana a'azzu 'ala Allah ta'ala min an yashtaghilani ala nafsi bihimarin. Jawapan dia terpaku orang dengar jawapan ni. Aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada bahawa aku membimbang daripada diriku dengan kaldai. Ya, kemuliaan aku ialah aku taruh hatiku bimbang asyik dengan Tuhan, bukan dengan kaldai. Tak ada kaldai pun tak ada heran. Kalau kita tak ada kereta pun tak ada heran. Ni kereta kita tak ada, kita dah risau ni. Orang semua ada kereta, aku tak ada. Lepas tu pula nak baru lagi, nak cantik lagi. Ya, itulah kita maknanya. Kita mengaku je lah, surrender je lah. Kata Abah Mursyid pun, surrender je lah. Ya, kita angkat tangan je lah. Memang kita ni bangsat. Habis itu. Kita ni memang bangsat, tak boleh pakai. Cakap senang je. Kita ni memang tidak ada nilai ke Tuhan. Kita mengaku je lah. Kita rasa kita lah orang paling jauh, orang paling bangsat, orang paling banyak dosa lah. Kita, ya, anak lah, orang lain Allah alam. Senang bagi kita. Jangan tergi-hagi kata aku ni ada makan saya. Tak ada apa kita ni, ya. Tu kita rasakan kita ni paling fakir, paling hina. Senang. Dan inilah setengah alamat orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala. Ya, sebab Nabi Isa rumah pun tak ada kan. Sezahid-zahid. Ya, dia duduk mana dia duduk kan. Ya, tu. Dan Nabi Isa dia akan turun besok ni. Ya, dan dia saja yang dikhaskan membunuh Dajjal. Ya, orang lain tak dibunuh. Hatta Imam Mahdi pun tak dibunuh Dajjal kan. Yang boleh membunuh Dajjal ialah Nabi Isa alaihi salam. Tu dia. Allah, dan dia akan membawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun ni besok, habis dia akan pecahkan berhala. Satu dunia yang tak ada berhala dan babi tak ada. Babi pelanduk pun semua mampu bunuh. Habis dijen dan tu. Dan dia beri kata dua pada orang kafir, Islam kalau tidak kat dia. Ya, Islam tak nak kat. Itu timbul persoalan. Mana kata syariat Nabi la ikrah fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Kenapa pula pergi kata dua? Tak Islam, bunuh terus. Itu syariat Nabi SAW. Tapi dijalankan zaman Nabi Isa. Itu ulama jawab tenang. Itu syariat baginda SAW, tapi khas dijalankan pada zaman Nabi Isa sahaja. Itu. Ya, tetap itu syariat Nabi. Sebab dia pakai, dia bawa syariat Rasulullah SAW. Zaman Nabi Isa keluar tu, turun untuk mengelupu lah, menatang kafir. Ya, DAP semua tu. Kalau tak masuk Islam kena kerat, dia mampus terus. Ya, kalau lingua yang ada lingua yang pun kena kerat kalau tak masuk Islam. Kan? Habis mampus semua kalau tak masuk Islam. Baru dia tahu tu. Ya. Buat kau tunggu Nabi satu turun kan. Kau tahu kepala kau kena cantal, kau tak masuk Islam, cantal kepada. Dan ialah setengah daripada alamat orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala akan dia. Itulah apa? Memberi Allah Ta'ala akan dia dengan sesuatu yang membimbang akan dia pada syuhud akan dia.
Dan inilah setengah daripada alamat orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala tarik hati dia daripada istighal dengan nafsu dia. Ya, nak bersedap-sedap, nak pakai kenderaan himar pun kata itu tuan ni. Ana a'azzu 'ala Allah. Aku lebih mulia, ya, di atas Allah Taala daripada bahawa aku nak membimbang aku nak pergi tumpu jadi himar, tak payahlah kata. Kemuliaan aku rasakan dengan Tuhan, bukan dengan himar. Aku rasa mulia bukan dengan kenderaan, bukan dengan tempat tinggal, bukan dengan sedap makanan, pakaian, kekayaan dunia. Bukan mulia, aku tak rasa mulia dengan benda tu. Itu maksudnya. Aku rasa mulia bila aku dengan Tuhan. Maksud dia apa? Bila benda betul mulia, ditumpu situlah. Dia asyik dengan benda tu, asyik dengan Tuhan. Baru dia dapat berbagai-bagai pembukaan. Dan ini setengah daripada alamat, ya, Allah Ta'ala kasih. Orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala akan dia, itulah apa? Memberi Allah Ta'ala akan dia dengan sesuatu. Itu dia. Yang membimbangkan akan dia daripada syuhud akan dia, yakni apa? Daripada ingat akan Allah Ta'ala. Maka adalah amat orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala akan dia terbawa sentiasa hatinya hadir serta Ta'ala. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Itulah makna dia. Sama. Zikir nafas sama itu. Hadir. Ya. Dan tiada ia bimbang, mana dia tidak sibuk dengan sesuatu selain Allah. Dia istighal, sibuk dia dengan Tuhan. Penumpuan hati dia dengan Allah, bukan dengan makhluk. Seperti mana firman Allah Ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ya, apa makna ayat ini dan? Mana ayat ini memberikan tumpuan kedudukan tinggi adalah qalbi. Ya, rijal, laki-laki yang mana la tulhihim tijarah, mana dia ada tijarah, dia ada berniaga, dia ada bisnes, bukan tak ada. Tetapi benda itu tidak melalaikan dia, dengan bahawa dia tak menjadikan benda itu sebagai tumpuan besar, perhatian besar, fokus dalam hidup dia. Hidup dia fokus dengan Tuhan ni. Tiada laki-laki dikasih Allah Ta'ala, itulah tiada membimbangkan akan perniagaan, dan tiada membimbangkan mereka oleh jual beli, ya, daripada zikrullah. Maknanya Allah dan Rasul dia tak depan, yang lain belakang. Betul, soal kita pilih apa? Man talabad dunia adarra bi akhirati, wa man talabal akhirah adarra bi dunyahu, fa'asiru ma yabqa. Nabi suruh apa? Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Pilih yang kekal daripada yang binasa. Nisbah dunia akhirat, akhirat lah, akhirat kekal. Tapi nisbah makhluk, hatta syurga sini dengan Tuhan yang kekal. Itu kekal hakiki, ya, dengan dia. Dan setengah daripada alamat orang yang dikasihi akan dia oleh Allah Ta'ala, iaitulah sabda Nabi SAW, iza ahabballahu abdan ibtalahu. Abdan itu dipanggil apa? Tanwin. Apa makna tanwin? Nunun sakinah talhaku akhiral lismin lafzan la khattan. Itu makna tanwin. Ya, bukan tanwin bagi dua atas, itu fathatain. Kalau bagi dua bawah, itu kasratain. Kalau bagi dua depan, itu dhammatain. Tanwin apa? Bagi dua depan, bukan. Bagi dua bawah, bukan. Bagi dua depan, atas, bukan. Itu apa benda waktu? Ya, bukan bagi dua, itu tanwin. Tanwin nun. Sebab kita Quran lama dia ada kadang macam ni jumpa, dia akan buat nun kecil bawah tu. Abdan, nun mati. Bila wasal balik, maka bagi bawah. Iza khurikat bil kasri. Bila dibagikan balik, bagi bawah. Abdanil, tu. Abdani betalahu. Tu baca. Yang baca abdan ibtalahu. Tu tak wajib tajwid, tak wajib nahu. Fa in sabara, ya, ijtabahu, wa in radiya istafahu. Tiga peringkat itu. Apabila kasih Allah akan seorang hamba, nasib memberi bala ia akan dia. Mana sama usul makhluk ni? Makhluk yang berkiblat pada nafsu, diukur nafsu. Bila kasih, wah layan nafsu dia. Wah, bagi duit banyak kat dia, bagi harta banyak kat dia, bagi makan kerupuk dia boncit, kan? Itu kan, tu manusia. Tuhan tak. Dia kasih, dia hantar bala. Nasib dia uji lagi Tuhan. Tu. Sebab apa? Dengan ujian tu diangkat martabat lagi tinggi. Tu. Apabila kasih Allah Ta'ala akan dia seorang hamba, nasib memberi bala ia akan dia. Satu. Maka jikalau ia sabar atas bala tadi, nasib melebih akan dia, Tuhan angkat lagi martabat dia. Jikalau reda pula akan dia memberi bala tadi, nasib memilih
Tadi lebih, ini golongan mukhtar, ya. Golongan Mustafa, mana orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, orang yang berlazat dengan bala. At-talazzul bil balayat tahaqqukum birridha. Makam ridha lebih tinggi daripada sabar, ya. Dan satu lagi sabda Rasulullah SAW, iza ahabballahu abdan ja'alahu wa'izan min nafsih wa zajiran min qalbih ya'muruhu wa yanhahu. Apabila kasih Allah Ta'ala akan seorang hamba, nasib menjadikan Allah Ta'ala baginya akan yang menyuruh berbuat kebajikan daripada dirinya, ya. Itu mana ada wa'iz dalam qalbi dia, ilham, dan menjadikan pula ia akan menegah akan dia daripada berbuat kejahatan dalam dirinya. Itu panggil ilham rabbani, atau dalam sufi dia panggil wahyu ilham. Ini bukan wahyu tasyri'. Wahyu tasyri' tu khas pada Nabi dan Rasul je. Adapun wahyu ilham tu ilham yang sampai, dia panggil wahyu ilham. Bukan wahyu macam Nabi tu kan, ya? Wahyu macam Nabi tu khas untuk Nabi dan Rasul, dia tak dapat orang lain. Ini wahyu ilham ataupun ilham rabbani, yang berbagai-bagai tuan cempak dalam kalbi dia, atau dipanggil dengan warid anwar, sama lah tu. Dan dinamakan yang menyuruh menegah hati itu ialah malaikat. Malaikat apa nama dia? Mulhim. Itu dia. Tuan jadikan malaikat memberikan ilham dengan berbuat taat dan menegakkan daripada buat maksiat. Adalah nafsu orang yang namakan nafsu mulhamah, ya. Mula amarah, kemudian dia naik apa? Lawamah. Nafsu kita ni banyak lawamah. Dah tahu hukum, dah belajar, kita mencegah. Lawamah, mencela kejahatan, mencela kezaliman, mencela mungkar, maksiat. Tak lama dia pula jatuh maksiat. Ya, dia punya semangat tu kuat, tapi dia sendiri tak apa kuat lagi. Mana azam tu dah ada, ya. Mana dia bawa duduk nafsu lawamah, mencela kejahatan, tapi belum kuat. Bila kuat sikit lagi dia dapat ni mulhamah. Mana mula dapat ilham-ilham yang baik, tum lekat hati dia, makin kuat. Baru dia pergi kepada mutmainnah, ya. Seperti malam tersebut dalam bicara nafsu yang 7 pada rombok yang ketiga yang dahulu itu. Juzuk ketiga dia ada tu. Dan sengaja pada alamat orang dikasihi oleh Allah Ta'ala itu, iaitulah telah menyebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dengan katanya, fa'akhassu alamatih hubbuhullah ta'ala, ya, fa inna zalika yadullu ala hubbillahi azza wa jalla. Maka adalah yang terlebih khas, alamat lebih khusus apa dia, orang yang dikasihi akan dia oleh Allah Ta'ala itu, iaitu kasih ia akan Allah Ta'ala, maka ada demikian itu menunjukkan ia kasih akan Allah Azza wa Jalla, ya. Itu di antara tanda dia. Kemudian dia menyebut Imam Ghazali ila akhir alamat orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu dengan katanya, wa amal fi'lu addalu ala kauni mahbuban fahuwa an yatawalla Allah Ta'ala amrahu zahiran wa batinah. Masya-Allah akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala Allahumma ighfirna ya rabbal alamin. Fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta binara wa muhaqqiqna bi haqqika. Bismillahir rahmanir rahim. Allah karim. Alhamdulillah.